السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه وولاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan Imam, tuan-tuan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sekali lagi atas rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita, perkongsian kita pada pagi ini dapat kita sedikit manfaat daripadanya, dapat kita menjadikan kita bertambah-tambah iman kita, insya-Allah. Mudah-mudahan juga kita segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang kita lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala melihat usaha. Allah taala melihat usaha kita, bukan melihat berjayanya. Allah melihat usaha kita. Kalau Allah melihat berjayanya sesuatu, maka kalau kita usaha tak berjaya, maka kita tak dapat ganjaran lah. Tetapi yang dapat ganjaran itu ialah Allah melihat usaha kita. Ya, Allah tak tanya berjaya atau tidak kita itu, tetapi anda berusaha atau tidak untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan dan Allah, ya, dalam kita untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala itu, kadang-kadang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan Allah, ya, supaya kita dapat melihat sesuatu amaran ataupun, ya, ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk dalam surah Ma'arij sana, ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Apa maksud? Salah seorang di kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku. Maknanya di sini kita lihat, tuan-tuan Allah, orang-orang kafir ini dia melihat satu ancaman, satu inzar dari Allah SWT sebagai sesuatu yang dikata tak akan berlaku, malah dikatakan jauh lagi berlaku. Tetapi bagi kita, kalau merujuk daripada ayat seterusnya, kita bagi orang beriman, kita akan melihat, ya, ancaman inzar Allah SWT ataupun yaumul qiyamah itu adalah terlalu dekat. Wa narahu qariba. Kita lihat wa narahu qariba berbanding dengan orang kafir, orang yang ingkar perintah Allah SWT itu, innahum yarawnahum ba'ida. Mereka melihat kiamat itu, melihat apa saja yaumul qiyamah, hari akhirat itu dikata jauh. Tapi bagi kita orang beriman, wa narahu qariba, dekat dengan kita. Maka bila kita merasakan kiamat itu dekat pada kita, maka apa yang perlu kita buat ialah bersedia dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Dalam kita nak bersedia bersungguh-sungguh itu, maka di situ saya merujuk dalam kitab Sairus Salikin. Dalam Sairus Salikin bab 1 Tariqatus Sadat Sofiyah, tentang bagaimana nak mentazkiyah jiwa ni. Sebab kadang-kadang kalau jiwa hati ni tak betul, dia akan memberi kesan kepada fizikal. Betul tidak, ya? Hati jiwa tak betul, memberi kesan kepada perbuatan amalan kita. Hati tak betul, ya, kita menyebabkan kita sama ada perkataan, perbuatan dan sebagainya akan menyimpang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu kena betul. Hati itu kena betul. Sebab itu dalam apa juga keadaan, ya, diingatkan oleh dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam membicarakan bab taharah saja. Saya tertarik nak kongsi pada tuan-tuan bab taharah itu.
Ya, kalau kita belajar masalah fiqh tu taharah, bila sebut taharah kita membicarakan tentang suci daripada hadas kecil dan besar itu saja kan. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Memang fiqh begitulah. Fiqh memang begitu. Ya, maknanya dia tidak membicarakan selih mendalam tentang perkara-perkara yang bersifat dalaman, bersifat dalam tu. Tetapi bagi kita, tuan-tuan untuk Allah, kita makin hari makin hampir kepada ialah adatnya makin tua makin hampir dengan matilah kan. Maka dengan situ kita lebih mendalam sikit supaya apa? Hati kita ini sentiasa dekat dengan Allah SWT dan melihat sesuatu ancaman-ancaman ataupun yaumul qiyamah itu hampir dengan kita. Maka dalam ini saya kongsikan ya, dalam kitab Syarh Salikin ini dah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palambangi. Ya, ni Syekh hebat ni, dia terjemah kitab Ihya Ulumuddin, terjemah daripada word by word, kalimah by kalimah. Terjemah huruf ke huruf dia terjemah. Kalau kita baca sendiri pun, kalau kita tak ulang-ulang baca, memang tak jadi faham. Dan maka jika tiada, semua ada semua. Jadi di situ, dalam kita nak supaya hati kita sentiasa dekat Allah SWT itu, dia kata dalam martabat tahap taharah itu, dia ada 4 perkara tahap taharah ini yang perlu ada pada kita. Nak buat satu ibadah, sebab ibadah ini bukan sekadar ibadah solat saja. Ibadah apa saja adalah ibadah yang harus kita buat. Makan, minum, semua adalah ibadah yang harus bagi kita adalah ibadah. Maka dikata ya, lebih-lebih lagi tentang solat dan sebagainya lah. Ya, dia kata yang pertama disebut, saya kongsi ya, saya baca dan saya punya teks di Keluang, teks saya punya kuliah sebulan sekali di Keluang, kitab Syarh Salikin. Yang pertama dikata menyucikan anggota zahir daripada hadas besar dan hadas kecil. Betul lah, biasalah tu. Itu dari segi luaran lah, betul lah. Kita nak melakukan ibadah, maka kita bersihkan. Pastikan apa tuan-tuan? Anggota zahir. Anggota zahir ini apa saja? Anggota zahir daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini saya tak perlu nak urai panjang-panjang lah. Sebab benda itu biasa, ma'ruf. Dah biasalah. Nak sembahyang, pastilah ya, dalam keadaan suci. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu tidak masalah. Cara mana nak suci hadas kecil hadas besar, tuan-tuan pun dah tahulah benda tu. Ada hadas kecil hadas besar. Itu benda-benda yang basic. Benda yang basic, asas bagi setiap orang Islam ya, yang nak sembahyang, nak melakukan ibadah, maka suci daripada hadas yang besar itu adalah basic, asas bagi setiap mesti tahu. Itu dia. Ya. Baik. Itu dia kata yang pertama. Yang kedua, menyucikan anggota yang 7 dari berbuat dosa. Ini yang tak tahan ni. Yang masuk bab yang ini. Menyucikan anggota yang 7 daripada buat dosa. Apa anggota 7 tu? Saya sebut, kongsi dah tuan-tuan. Ya, yang pertama mata. Mata kena cuci betul lah buat dosa. Allahu Akbar. Ya, dengan media sosialnya dan semasa dan sebagainya, macam-macam ya, di atas jari semua boleh kita nampak dan sebagainya tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita nak tengok yang baik pun diselitkan yang buruk. Betul tidak? Ngakulah, terus teranglah kata kan. Kita nak cari ceramah, nak cari benda yang baik, ada diselitkan, itulah dah macam mana. Jadi kita kena jaga. Mata tu kena jaga. Mata. Mata. Kerana dari mata masuk ke hati. Dari mata, kalau lagu apa Rambi, dari mata turun ke hati, betul tak? Dari mata turun ke hati, betul tak? Sebab dengan mata itu juga apa tuan-tuan? Kita akan jadi apa? Bukan ta'amal absar, tetapi ta'amal qulubul lati fis sudur. Disebabkan mata itulah tuan-tuan, bukan kita ini buta mata zahirnya itu, tetapi dia akan menyebabkan mata hati kita akan buta. Wal a'yazubillah. Jadi ini kita sucikan. Hindarkan daripada perkara yang merosakkan
hati kita itu, tuan-tuan Allah. Itu yang pertama, mata. Mata. Yang kedua, telinga. Allah, telinga ni pun satu juga dalam situasi sekarang ini. Situasi yang dahsyat. Kira dahsyat lah, jangan kata tak dahsyat, tuan-tuan. Ya, situasi yang dahsyat. Hidup baik tenang-tenang. Baik tenang-tenang. Datang lagi pula ujian. Ngundi pula ujian itu. Ujian juga undi tu. Ujian baik-baik tenang-tenang. Allahu Akbar. Sebelum tu tak tenang, datang pula dah tenang. Serabut lagi. Di situlah macam-macam fitnah. Telinga kita dengar Allahu Akbar. Yang sepatutnya kita datang dapat daripada first hand, datang daripada orang. Kadang-kadang bila sesuatu berita atau dan sebagainya, kalau kita tak yakin, kena tanya lah orang yang pertama tu yang bercakap. Tetapi kita tanya kepada orang dua, orang tiga, orang keempat, orang kelima, maka timbullah di situ berbagai-bagai. Sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau kita dengar cerita, tuan-tuan, kalau ada satu aksiden tu dekat Pek Jawa, Pek Jawa tu apa tu ni cuma luka je, sampai kat Muar patah kaki, sampai kat Melaka patah tangan, sampai kat Kuala Lumpur mati orang tu. Gitu. Jadi telinga, jadi kita pastikan. Sebab tu tabayun dulu. Sebab tu tabayun. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Sebab itu, tuan-tuan, dalam konteks kita sekarang ni, ini kategori apa, tuan-tuan ni? Dulu okey, itu manusia kita boleh kenal pasti. Tetapi yang ini macam mana ni? Ini fasik ke apa? Macam mana? Taklah tuan-tuan, ni sebagai medium sajalah kan. Jadi kita kena tabayun. Kerana apa? Kita nak kena sucikan telinga kita itu dari dengan fitnah. Fitnah berbagai-bagai. Kalau nak tak nak kena tabayun, jumpa orang tu dulu. Orang tanya betul-betul supaya kita telinga kita itu kita tak mau dengar satu sedikit pun benda-benda yang merosakkan kita punya ibadah kita tadi itu. Bila dah telinga kita terima masuk dalam hati, maka itu yang menyebabkan ibadah kita tidak khusyuk dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lidah. 7 anggota. Sucikan lidah kita. Lidah kita ni kena sucikan. Sebab taharah ni, kita buat taharah. Bila sebut taharah, memang para ulama fiqh dia akan menyebabkan meletakkan satu tajuk. Taharah tu tempat yang bab yang pertama tau. Sebab taharah tu penting kan. Penting. Tapi ni tambah lagi untuk supaya hati kita bertambah baik. Lidah kita kena jaga. Allahu Akbar. Cara mana kita nak jaga? Allah Rasulullah dah bahagilah dengan zikrullah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh makruf lah dengan lidah kena jaga. Sucikan lidah kita dengan zikrullah dan sebagainya. Yang seterusnya pendek aja, perut kena jaga. Perut itu, sebab itu perut ni kena jaga. Macam mana kita nak masukkan benda tu dalam perut kita, rasuah ke, pecah amanah ke, tu dia kena jaga. Tu dia. Maknanya kena jaga perut tu. Sebab tu kita kena jaga tu supaya hidup abadi ialah di yaumul qiyamah. Perut kena jaga supaya yang masuk dalam perut kita itu bukan perkara benda-benda yang haram. Tu dia. Wal a'yazu billah. Tetapi tuan-tuan dan Allah, saya balik kepada Riyadhus Shalihin ini, oleh kerana hambatan-hambatan dunia ini kadang-kadang kita lupa lah, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW meringatkan pada kita. Saya merujuk hadis yang disebut oleh dicatat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita kongsi sama tentang ini. Dia kata dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita berhenti kat situ jap. Kita kongsi hadis Rasulullah sallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala inad dunya mal'unah. Mal'un ma fiha ala zikrullah wa ma walah
wa 'aliman wa muta'alliman. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni satu ingatan daripada Rasulullah SAW, bahawasanya dunia itu mal'unah. Mal'un kalau kita dari segi bahasa ialah dilaknat, yang kena laknat, isim maf'ul. Kena faham dulu. Jangan pula nanti kita buang semua benda-benda tu mal'unah. Ataupun dalam istilah kata, dia kata makruhah indallah ta'ala. Maknanya dunia ini Allah tak suka. Makruhah. Allah tak suka dengan dunia ini. Allahu Akbar. Mal'un mafia, dan apa saja yang ada kat dunia ni makruh. Ini ingatan daripada Rasulullah. Hadis ni hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasan. Bila sebut hadis hasan ini tuan-tuan, boleh dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil. Kalau kita mempelajari ilmu hadis, kalau kita nak berhujah, pastinya ada dalil. Dalilnya di antaranya Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah, hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Hasan. Itu mesti berhujah. Sebab tu saya bawakan kitab Tirmizi ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, dia mencatatkan hadis-hadis yang hasan dan sahih dan sebagainya tuan-tuan. Jadi mal'una fiha. Tu dia. Baik. Illa zikrullah. Tu dia. Maknanya tuan-tuan, memang dunia itu Allah tak suka, tetapi dia akan jadi suka kecuali orang yang illa zikrullah, kecuali orang yang mengingati Allah. Maksudnya gini tuan-tuan, dunia ini kita nak dapat, nanti dia di yaumul qiyamah ditanya, bagaimana anda dapat? Kalau kita cari, yang dikatakan zikrullah ialah cari dengan selari dengan syariat Allah SWT, dari sumber yang halal. Sumber halal. Dari sumber yang halal. Tu saya kata, rasuah tu tak ada dah. Rasuah, pecah amanah, dan segala-galanya tu patut tak ada. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni, saya cerita keluar sikit hadis ni. Hadis ni, perawi hadis ni tuan-tuan, perawi hadis ni, kalau dia hadis ini akan layak martabat jadi hasan, jadi sahih, dilihat daripada sanad perawi dia. Kalau perawinya tuduh saja melakukan satu benda-benda maksiat, bila dia merawikan hadis, martabat itu akan jatuh kepada dhaif dan ni tuan-tuan. Sebab itu kita orang Islam tuan-tuan, nak cari orang yang betul-betul memimpin kita, pastilah orang yang jarang memang dituduh untuk tu. Saya bukan bagi kempen tuan-tuan, tapi realiti lah nak bercakap, kerana dia ada kaitan dengan tadi ni. Bukan suasana nak pilihan raya. Raya Ustaz ni cerita suasana pilihan raya pula. Memang betul lah. Ada pula ingat Islam tu boleh setakat berhenti-berhenti bab semayang aja, sambung sampai kat mana-mana tu. Ni tuan-tuan, ila zikrullah. Nak dapat itu, tengok zikrullah. Dah dapat pula zikrullah juga. Dah dapat. Dah dapat nak apa? Keluarlah zakat. Keluarlah zakat. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dari mana? Dalam harta yang kita dapat itu terdapat hak-hak yang termaklum. Tuan-tuan tahulah hak yang termaklum tu kan. Tengok, bagilah simpan yang banyak, gratuity pula. Sebab gratuity pula. Ada satu, saya terbaca WhatsApp pagi tadi, baru dah lama pakai WhatsApp tanya. Boleh keluarkan 80% daripada GCR. GCR 80%. Banyak juga. 80 hari, 80 hari. Yang lebih daripada 15 tahun. Banyak juga. Kira-kira sikit lagi, biarlah dulu.
Nak keluar nanti kan ada. Cara nak zakat, bertanyalah pihak agama. Pihak agama lah tanya dia. Berapa? Tak payah pihak agama, tuan-tuan pergilah cari pakcik Google. Berapa limit dia nak tu. Sekarang ni ada lah tuan-tuan. Pakcik Google tu tanya, apa? Itu hak maklum, ada kita bagi. Itu zikrullah lah. Maka dunia itu tidak jadi mal'un, tidak jadi makruhah indallah. Allah, tuan-tuan tu dia. Ya. Kemudian wa ma walah, apa saja yang berkaitan wa aliman wa muta'alliman. Okey. Wa aliman wa muta'alliman. Ada apa dia tuan-tuan? Dan alim, ya. Orang ini dunia akan tak jadi apa apabila orang tu alim al ulama ul alimin amilinah, ulama yang beramal lah, ya. Kerana orang alim ini dia apa tuan-tuan, insya-Allah dia akan sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia kata di sini dalam syarahnya, wal alim wal muta'allim allazi yurshidun nas ila tariqil iman. Kerana orang alim dan muta'allim, orang yang belajar ini mengajak manusia supaya menuju kepada iman pada Allah SWT. Ya, jadi di situ menunjukkan bahawa asalnya apa tuan-tuan, dunia itu mal'un atau makruh di sisi Allah SWT, tetapi akan menjadi terpuji apabila orang yang mempunyai dunia itu sentiasa mengingati Allah SWT dan orang yang alim, orang alim yang muta'allim. Jadi muta'allim, Taliban. Taliban. Sebut Taliban ya. Bahasa apa sebut Taliban? Dia sebenarnya Talib itu penuntut. Kalau Taliban, tali apa tu? Taliban. Oh, yang menuntut jadi sentiasa mendapat. Kalau yang alim dia memberi, mengajar untuk beriman kepada Allah SWT. Orang yang muta'alim ni, dia tuan-tuan, dia sentiasa dengar. Sebab itu kita kena selalu dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar ayat Al-Quran. Ya. Sebab itu bila macam tu kita ada dunia, kita gunakan kepada arah yang betul, maka dunia itu tidak menjadi mal'un. Jadi sebab tu kita faham bila kita baca hadis ini, jangan dilihat dari sudut makna zahir saja. Kalau minat makna zahir, maka kita akan buang kereta, kita akan buang TV, kita akan buang telefon, kita akan buang. Dia kata mal'un kulluh. Semua mal'un. Bila tuan-tuan, kita kena cari dunia sebanyaknya, seperti Abdurrahman bin Auf. Kan? Cari dunia kena. Dia cari dapat yang betul, dah dapat pun dia infak pada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini tuan-tuan. Sebab itu kita kena pada perut kena jagalah. Perut kena sebab perut itulah bukan sekadar penyakit hati, malah akan menyebabkan penyakit apa? Penyakit fizikal lah, ya tak? Tu dia. Yang ke berapa tu? 1 2 3 4 5. Faraj, ada kemaluan, itu jagalah. Itu kita tak mau cerita. Tangan, kaki, semua kena jagalah. Maknanya di situ menyucikan anggota yang 7 daripada berbuat dosa. Allahu akbar. Macam mana tuan-tuan? Habis itu usahalah. Kan saya kata tadi usaha. Kita usaha dan usaha, ya. Mati dia tak sempat lagi, masih lagi nak apa? Usaha dan usaha, mati pula kita. Allah tak melihat apa tu, tetapi lihat usaha kita. Terbukti cerita Israiliyat yang boleh kita ambil cerita tentang seorang itu membunuh 99 orang kan. Itu cerita tentang orang tanya orang alim, tanya orang jahil, dia kata memang kau tak ada jalan taubat. Itu bila nak jadi sesuatu kena tanya orang yang alim lah, orang yang tahulah. Maka dia apa? Kalau gitu tak ada taubat, aku bunuh kau sekali. Bunuhnya sekali. Habis cukup 100. Ini cerita. Bila 100 dia pun bertemu dengan orang alim. Orang alim kata alright, tak apa. Allah Maha Pengampun. Niat kerana Allah. Baru nak berjalan, ni cerita Israiliyat. Israiliyat ialah cerita yang dibawa oleh
berpaksikan kepada cerita Yahudi, cerita yang sebelum Rasulullah SAW. Ada yang boleh terima, ada yang boleh cerita, ada yang boleh tak boleh cerita. Ini kita boleh cerita. Ni boleh cerita. Ya, akhirnya dia mati dalam perjalanan itu, maka di situ bukan malaikat bergaduh, tapi malaikat masing-masing. Satu malaikat neraka nak ambil, satu malaikat rahmat nak ambil. Akhirnya dia langkah dia, usaha dia tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai bukti bahawa kalau kita usaha untuk mengelakkan daripada maksiat dengan 7 anggota itu tadi tu, kita usaha dan usaha, tiba kita mati, maka insya-Allah Allah akan terima kita punya amalan insya-Allah. Usahalah. Tu dia. Yang ketiga. Yang ketiga yang ni taharah ni. Okey, menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah maknanya sifat-sifat yang terkejilah. Mazmumah itu terkeji. Mazmumah lawannya mahmudah. Mahmud. Mahmud itu terpujilah. Mazmumah terkeji. Mahmud riak, takabur, sombong, ujub, pelik. Oh hebat aku hebat ni. Itu ujub tu. Ujub hebat aku. Tu. Takabur tu dia. Ya. Yalah, itu kita kena buanglah dengan sucikan juga. Yang keempat. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang banyak menyucikan hati daripada sibuk tentang dunia. Nak sembahyang pun kita tengah sibuk tentang dunia, tak? Teringat kat dunia. Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar. Kita ingat dunia kita. Allahu Akbar. Dunia apa saja yang Allah jadikan tu dunia. Ingat Allahu Akbar. Ya? Padahal duduk berdua je. Nak makan apa lepas ni? Duduk berdua nak makan apa? Kesah benar. Lepas ni singgah je lah. Kan? Singgah je lah kan? Nak makan apa? Dah benda tersedia. Nak cerita pula dah makan. Warung mana nak makan? Itu lagi pula cerita. Allahu Akbar. Ingat dunia. Saya sibuk tentang dunia ni. Allahu Akbar. Ya. Maka di situ tuan-tuan, inilah yang sepatutnya kita sucikan diri kita itu. Bukan sekadar taharah dari sudut fizikal saja tuan-tuan. Kita taharah dari segi sucikan hati daripada sibuk tentang dunia. Dan kalau kita sibuk ke sana, maka kita akan jadi ghaflah. Ghaflah ni apa tuan-tuan? Ghaflah ni apa? Lalai. Ghaflah ni lalai. Ya, itu yang lalai. Bila lalai, itu yang kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak dapat harta, ya, halal haram kita pun sapu juga. Ya, dah dapat harta, nak dapat harta, engkau punya, aku punya, engkau punya, aku punya, aku punya, aku punyalah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, tak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itu tadi. Kerana perlu penyucian. Penyucian kepada empat benda, 4 martabat ni tadi. Ya, pertama nyuci anggota zahir, kedua anggota 7 yang 7 daripada buat dosa, ketiga menyucikan hati dari sifat mazmumah, keempat menyucikan hati daripada sibuk tentang dunia. Allahu Akbar tuan-tuan kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, begitu pentingnya kita sucikan jiwa kita ini. Sebab saya peringkat pada awal pertama tadi, bila jiwa kita bersih, insya-Allah tuan-tuan, kita akan dapat melaksanakan ibadah pada Allah SWT dengan terbaik dan yang terbaiklah. Jadi tuan-tuan dan Allah, berkaitan dengan dunia ini, kalaulah tentang dunia ini, tuan-tuan kena faham, bila saya tentang dunia ni, jangan kata kita kena buang dunia, tetapi nak cerita diingat oleh Rasulullah. Kalau dunia ini tuan-tuan bernilai, sebagaimana yang disebut oleh Sahl bin Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah, maka sekiranya dunia itu
disamakan dengan apa, kepak apa tuan-tuan, kepak ba'udah itu kepak nyamuk. Tengok Allah buat perumpamaan dunia itu sebagai kepak nyamuk. Apa nilainya kepak nyamuk? Lain kalau hati nyamuk, itu gunung ledang. Oh, dah tak nak dah lah, nak minta hati nyamuk pula. Tu betul lah. Dah tak nak lah kan. Orang datang Minang, dah tak nak dah lah. Ini nak syarat hati nyamuk kan mustahil kan. Tapi maknanya bernilai jugalah hati nyamuk tu. Tapi ni kepak nyamuk. Ya? Tuan-tuan. Sayap nyamuk tu, apa nilainya? Perumpamaan Allah SWT terlalu hina, tuan-tuan. Terlalu tak bernilai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak bernilai. Ya? Dia kata kalau itu yang nilainya itu, dia kata apa tuan-tuan? Ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in. Kalaulah Allah menyamakan dunia ini sebesar kepak nyamuk itu, sudah bertentu orang kafir langsung tak akan dapat, Allah takkan bagi air sikit pun untuk minum. Tengok punya apa tuan-tuan? Punya tak nilainya dunia, tuan-tuan. Sebab itu kita kena cari dunia. Dan dunia itu sebagaimana yang sebut tadi pada hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan. Kerana dunia itu, kalau kita merujuk dalam surah Nazi'at, ayat akhir sekali, ka'annahum yarawnahum lam yalbasu illa ashiyatan aw duha. Betul Imam surah Nazi'at terakhir. Ka'annahum lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Orang kafir ni bila nanti di yaumul kiamah, tengok kiamat, tengok tentang akhirat, tuan-tuan, dia merasakan bahawa dunia itu seperti satu pagi atau petang je. Ya, kalau kita tengok, kalau kita dunia kan, kita boleh hidup sampai 100 tahun. Rupanya bila kita ke akhirat nanti, orang kafir ni, dia tengok dunia, lah pagi je. Dan ada setengah kata, illa sa'ah. Satu saat, tuan-tuan. Dunia hidup kat dunia satu saat. Makna menunjukkan bahawa dunia tidak bernilai di sisi Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi dengan itu, tuan-tuan, dunia yang ada pada kita ini, kita gunakan sepenuhnya untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Ya? Bukan maknanya kita suruh menjadi papa ke dana. Tidak begitu, tuan-tuan. Ya? Kerana apa? Hadis diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW, ya. Ini satu contoh sahabat Rasulullah SAW, tuan-tuan, yang namanya Mus'ab bin Umair. Ya, walaupun kita tak selayak sahabat yang Rasulullah SAW ini, Mus'ab bin Umair ini dicatatkan oleh disampaikan oleh hadis ini Habab bin Arad ini, di mana kita lihat Mus'ab bin Amin ini adalah orang muhajirin, orang Mekah. Dia berhijrah. Dia tinggalkan apa saja kekayaan di Mekah. Kerana apa? Dia menilai bahawa dunia tidak bernilai, tetapi perintah Rasul lebih bernilai. Perintah Rasul lebih bernilai. Macam kita lah. Kita bila berdapat, mana yang nak dulukan? Agama dulu ke dunia dulu? Agama dulu ke dunia dulu? Ya, maksudnya agama dululah. Kalau tuan-tuan nak cari laki, agama dulu, betul tak? Cari suami, agama dulu. Dah ada laki, ada suami. Kalau tuan-tuan nak cari apa, ialah tanya, dok ngaji mana? Cik, ngaji mana? Tengok muka bersih je, kaki sembahyang. Okey, terima tak haji? Betul tak? Cuculah, anak dah habis kan? Muka apa brutal itu mana nak terima ini, tengok muka bersih je kan, orang tu boleh nampak muka bersih je, ini company sembahyang kan, ambil agama dulu, betul tak? Betul nak jadi cucu kan, nantu cucu lah, macam agama tu, tuan-tuan. Nak cari siapa? Nak cari orang yang nak jaga kita, cari orang agama. Nak jaga dunia, kena cari orang agama. Orang agama ni bukan makna ustaz, tuan-tuan. Bila sebut agama ni, kita faham kita ustaz je. Sebab itu kalau kat sekolah budak nakal, macam ustaz. Ni pasal cerita bekas-bekas bertua ni kat sini. Macam ustaz. Padahal
kau ni Islam ke apa? Cikgu ni. Ni masalah dia. Tu dia. Cari orang agama, nak jaga kita, nak jaga negara, masih cari orang agama, orang yang faham agama, orang yang amal agama. Barulah betul dia bawa kita kepada jalan. Kerana dunia ini tak lama. Itu dia. Ni tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan faham. Baik. Jadi tuan-tuan untuk Allah, ya, itu penting. Sebab Mus'ab bin Umair ni, ya, balik kepada Mus'ab. Tuan-tuan dah lama dia tak boleh lama, 40 minit je. Ya. Mus'ab ni dia ni tuan-tuan. Maka dia antara orang yang sahabat yang masuk Islam yang terawal lah, as-sabiqin ila Islam, dan syahid dalam peperangan Uhud, Ma'rakatul Uhud. Ya. Apa yang berlaku bila syahid tuan-tuan ya? Dia ada apa tuan? Ada baju dia, dia hanya ada bila mati tu tuan-tuan, bila syahid itu nak dikapankan, dia hanya ada baju kalau ditarik ke kepala, kaki nampak. Tarik ke kaki, kepala nampak. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya. Ni sahabat Rasulullah ni, contoh sahabat Rasulullah ni. Ya, kerana dia yakin akan perintah kejayaan sebenarnya ialah di yaumul qiyamah. Ya, akhirnya Rasulullah SAW meletakkan sepohon daun daripada pohon yang wangi itu diletakkan di tempat kaki dia. Ya, maka di situ tuan-tuan, ya, kita lihat Allah tuan-tuan melihat daripada situ menunjukkan bahawa seorang sahabat yang yakin akan bahawa kehidupan yang sebenarnya ialah di yaumul qiyamah, dia sanggup mengorbankan jiwa dan raganya kerana Allah Ta'ala. Sedikit perkongsian tentang hadis Rasulullah SAW tuan-tuan. Ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Ambil tuan-tuan. Ni hadis ni hadis saya sebut Rawahu Tirmizi, laisa li ibn adam hakun fi siwa hazil hisan. Ya, apa dia tuan-tuan? Hak kita ni orang pada Adam tu yang boleh ada bagi kita, ada 3 je tuan-tuan. Satu yang perlu pada kita, baitun yaskunu. Apa baitun yaskunu? Baitul lisukun, iaitu rumah untuk kita duduk. Satu. Sebelum habis ni, duduk. Ada tak ada? Alright. Ada tak? Ke nak besarkan lagi? Tengok orang besar, naikkan lagi. Taman terpaksa naik lagi. Umur dah 70-80, naik lagi. Sebab apa cucu balik? Ni tuan. Tengok. Yang okey, tak apa, itu ringkas ya. Wasaubun yasrul badan. Pakaian yang boleh menutup aurah kita badan. Okey, ada tak ada? Ada. Okey, dah ada lah. Alright lah. Itu dah, kita dah memenuhi itulah. Tu dia. Tak boleh lebih-lebih lah tuan-tuan. Ya. Kalau baju tu, yalah, betul jugalah kan. Kalau cikgu tu, kalau 20 hari dia tukar-tukar baju tak? Satu hari baju ni, kasut ni, okey lah. Dia pasal cikgu dia kena buat penampilan yang tu tujuan dia bagus. Hari ni kasut dia hijau, baju hijau, tudung hijau. Betul juga betul. Penampilan mesti menunjukkan, bagus cikgu. Budak-budak tengok. Itu sebagai satu rangsangan. Betul ya doktor Betul ya rangsangan rangsang. Tu tak apalah. Tapi kalau nak tunjuk-tunjuk tak boleh lah, terlebih-lebih. Okey. Yang kedua, wal khubzu wal ma', atau makanan yang boleh badan kita lah makan. Ada tiga je kita yang perlu ada pada kita tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawa kalau yang lebih-lebih, maka kita kena bagi kat orang lain. Bagi kepada yang hak lah tuan-tuan. Tu dia. Itu hadis Rasulullah ni. Hadis Rasulullah daripada Abi Umar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan untuk Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan amalan kita dengan memastikan kita punya ibadah itu terus direct pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang disarankan oleh para ulama yang saya kongsikan tadi, dengan penyucian jiwa,
dengan ingatan-ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tuan. Jadi itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat insya-Allah. Doa insya-Allah dapat berita saya 1 Mac kita akan pergi umrah lah. Saya akan pergi umrah 1 Mac. Itu pun wallahu alam. Dapat surat je tapi wallahu alam, tiba-tiba PKP lagi. Itu kerja Allah SWT. Ya, sebab tu tuan-tuan, ada satu grup tu dia nak cerita, ya. Dia kata dipulah ni agensi ni. Kenapa tak pergi 18 hari tu? Agaknya tak faham ke PKP. Oh, dia marah-marah dalam grup WhatsApp tu. Allahu Akbar. Itu baru nak pergi umrah. Saya rasa kalau bawa orang macam ni saya tak sanggup lah kerja ni. Pasal apa? Biasanya kalau kat sini dia pompet, nanti kat sana pun lebih orang sama. Itu yang pening. Kalau macam tu tak apalah, tak payah ikut akulah. Ikut orang lain. Tak larat dan nak bawa ni. Sebab tu kita orang nak pergi tu pastikanlah sucikan hati dan sebagainya tuan-tuan InsyaAllah mudah-mudahan doa-doa. Ya, mungkin rakan-rakan kita nak pergi bila bulan 3 haji ni, insya-Allah mudah-mudahan doalah ya selamat insya-Allah. Itu saja aku wa lihaza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana man yasba'una syaqiyya wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musii'ana li muhsinina wa muqassiruna biwajhikal karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina wa tammim bil khair. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal barasi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Bismillah. Wih, dah serap.